Assalamualaikum dan salam sahabatku sayang. Buletin UKAS edisi malam 9 Oktober 2021 bersama saya Alfaiz Jemurin. Berita utama, bekas Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Datuk Sri Abang Ahmad Urai Datuk Hakim Abang Mohidin mendahului senarai 1326 penerima darjah kebesaran negeri sempena sambutan hari lahir ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud pada Sabtu. Tan Sri Datuk Sri Abang Ahmad Urai menerima darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak yang membawa gelaran Dato' Amar. Turut menerima pingat sama secara posthumous ialah bekas anggota Kabinet Pertama Sarawak, Allahyarham Datuk Seri Pengiran Hipni Pengiran Anu. Sementara itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin, Peguam Besar Negeri Datuk Talat Mahmud Abdul Rashid, Setiausaha Kawangan Negeri Datuk Dr. Wan Lizosman Wan Omar dan Pengerusi KKB Engineering Berhad Datuk Ko Kak Beng menerima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak yang membawa gelaran Datuk Seri. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul dan Pengerusi Eksekutif Kumpulan Shin Yang James Ling Lu Kiong pula menerima pingat Panglima Gemilang Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk. Manakala seramai 13 orang lagi menerima darjah Jasa Bakti Sarawak yang membawa gelaran Datu iaitu seperti berikut. Seramai 17 orang lagi menerima Panglima Setia Bintang Sarawak yang membawa gelaran Dato' iaitu seperti berikut. Dalam pada itu, seramai 4 orang menerima johan perkhidmatan cemerlang iaitu Pengarah UKAS Samad Junai, Abdul Rahman Assembly Logo Elias Senusi, Nicholas Sia Yit Shing dan Hang Tuah Merawin. Anugerah-anugerah lain adalah Johan Bintang Sarawak JBS melibatkan seramai 7 penerima, Johan Bintang Kenyalang JBK 16 penerima, Pingat Perkhidmatan Cemerlang Emas PPC 18 penerima, Pegawai Bintang Sarawak PBS 44 penerima, Pegawai Bintang Kenyalang PBK 101 penerima, Pingat Perkhidmatan Bakti PPB 177 penerima, Ahli Bintang Sarawak ABS 253 penerima, Ahli Bintang Kenyalang ABK 155 penerima, Pingat Perkhidmatan Terpuji Gangsa PPT 260 penerima dan Bentara Bintang Sarawak BBS 251 penerima. Sementara itu, seramai 38 individu menerima darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak pada Majlis Istiadat Pengurniaan yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Sabtu. Di temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, salah seorang penerima darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Panglima Negara Bintang Sarawak iaitu Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata beliau berasa amat gembira di atas pengurniaan tersebut. Memang gembiralah kerana diberi anugerah. Saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasihlah kepada Tuan Yang Terutama Tun kerana telah menganugerahkan pingat pada hari ini, pingat PNBS, dan juga yang mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana telah mencadangkan nama saya untuk menerima pingat pada hari keputeraan Tuan Yang Terutama pada yang ke-85 tahun hari ini. Ya. Dalam pada itu, Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Dato' Abdullah Saidul yang menerima anugerah darjah kebesaran Pingat Panglima Gemilang Bintang Kenyalang turut menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada kerajaan negeri di atas pencalonan untuk anugerah berkenaan. Saya bersyukur dan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana mencalonkan saya untuk anugerah ini. Tetapi saya tujukan penghargaan ini terutama sekali kepada warga kerja di pusat khidmat saya yang banyak membantu dalam tugas saya dan juga sukarelawan di kawasan yang banyak juga membantu secara langsung atau tidak dalam saya menjalankan amanah saya di kawasan dan tanggungjawab yang lain. Dan penghargaan ini memberi semangat kepada saya untuk terus bekerja dengan lebih baik lagi dan juga saya harap terima kasih juga kepada semua warga UKAS
yang juga mendukung dalam meringankan sikit tanggungjawab saya dalam menjalankan tugas saya. Terima kasih. Sementara itu, Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong yang baru saja menerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS akui sedikit gementar namun amat berbangga di atas pengurniaan itu dan berharap ia akan memberikan motivasi kepada beliau untuk meneruskan karier dalam sukan terjun. Memang nervous lah masa nak ambil tu. Tapi lepas dapat tu rasa macam lega lah. Dan rasa bangga dapat pengurniaan daripada TYT, especially on his birthday as well. Saya harap ini akan memberikan lebih banyak motivasi kepada saya untuk terus berkejaya dalam sukan terjun. Terdahulu yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, turut serta dalam majlis istiadat yang diadakan di dataran Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Sabtu. Ia turut disertai Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg serta isteri Datin Patinggi Datuk Jumaani Tuanku Bujang. Majlis dimulakan dengan pembarisan kawalan kehormat utama Pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM serta Pancaragam Gabungan Polis Diraja Malaysia PDRM, tembakan meriam istiadat di tebingan Sungai Sarawak dan aktiviti lintas lalu helikopter Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Ia turut dimeriahkan dengan persembahan khas Nada Pesona Sarawak yang mengetengahkan budaya-budaya rakyat pelbagai kaum di Sarawak. Majlis kemudiannya diteruskan dengan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak, Majlis Jamuan Negeri, Majlis Istiadat Rasmi serta Majlis Jamuan Makan Tengah Hari. Laporan seterusnya, seramai 19 orang nelayan darat menerima bantuan input peralatan perikanan nelayan darat daripada Kerajaan Negeri menerusi Jabatan Pertanian Negeri Sarawak. Mereka terdiri daripada penduduk Kampung Munggu Kopi, Kampung Lintang Baru dan Kampung Tanah Putih. Berucap semasa majlis penyerahan bantuan input peralatan perikanan nelayan darat BIPPN bagi Dun Tarat pada Jumaat, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, setiap penerima akan menerima input peralatan perikanan nelayan darat bernilai RM2,000. Beliau yang juga Adun Tarat berkata jumlah keseluruhan input yang diserahkan kepada para penerima adalah sebanyak RM38,000. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan mana-mana individu yang belum mendaftar sebagai nelayan darat untuk berbuat demikian dengan Jabatan Pertanian Negeri Sarawak. Tambahnya lagi, peserta nelayan darat berdaftar juga mendapat allowance sara hidup daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM250 sebulan sejak Januari 2021. Selain itu, katanya Kerajaan Sarawak juga turut memberi bantuan RM300 sebulan pada musim tengkujuh kepada nelayan berdaftar. Di Bukit Semuja, sebanyak 20 rumah ibadat dari 20 kampung dalam kawasan Dun berkenaan menerima sumbangan set peralatan pembasmi kuman, pelitup muka dan cecair pencuci tangan sempena program ziarah UKAS prihatin di Berambis Center, Rancan pada Jumaat. Adun Bukit Semuja John Ilus telah hadir bagi merasmikan program kali ini sekaligus menyampaikan sumbangan berkenaan kepada pengerusi rumah-rumah ibadat. Dalam ucapan ringkasnya, John Ilus mengucapkan tahniah kepada UKAS kerana telah menganjurkan program yang bersifat prihatin dan peka dengan keadaan semasa. Katanya peranan ketua kampung dan pengurusi rumah ibadat amat penting bagi memastikan penduduk kampung terus mematuhi SOP COVID-19 dan mengamalkan budaya norma baharu. Beliau turut mengambil kesempatan menyerahkan banner pematuhan SOP COVID-19 kepada ketua kampung yang terlibat. Perkembangan berikutnya di Kabong. Adun Kabong Muhammad Cikadir meluangkan masa menghadiri ceramah khas sempena menjelang sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah bertempat di Masjid Ar-Rahman, Kampung Sesang pada Jumaat. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah disusuli ceramah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Atta Mustafa bertajuk Bergembira dengan kehadiran Rasulullah SAW dan disusuli solat Isyak secara berjemaah. Pada majlis sama, Adun Kabong turut menyempurnakan simbolik penyerahan 30 kerusi kepada Masjid Ar-Rahman Kampung Sesam, Masjid Lebai Mat Kampung Emplam dan Surau Darul Taqwa Kampung Sungai Endot Kabong. Kerusi tersebut merupakan sumbangan sebuah badan bukan kerajaan NGO dan diwakilkan kepada Nor E. Fadzwi Saleh untuk diserahkan kepada masjid dan surau terpilih dalam kawasan Dun Kabong.
Pada majlis itu juga turut disampaikan geran projek kecil luar bandar MRP Adun Kabong kepada panel penasihat klinik kesihatan Nyabor sebanyak RM5,000. Selain itu, seramai 8 veteran askar terpilih turut menerima bantuan makanan melalui program Mindef Prihatin dan program Bantu-Bantu Malaysia. Selanjutnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK memainkan peranan sebagai jambatan komunikasi antara kerajaan dengan rakyat. Timbalan Residen Bahagian Bintulu Husaini Hakim berkata mereka berperanan terutama sekali menasihati rakyat tentang garis panduan prosedur operasi standard SOP dan menyampaikan maklumat berkaitan penularan wabak COVID-19 kepada penduduk di kawasan mereka. Beliau berkata demikian dalam program Community Policing 2.0 daerah Bintulu berhubung SOP COVID-19. Tindakan yang perlu sekiranya disahkan positif atau sebagai kontak rapat kepada pesakit atau individu yang positif COVID-19 di Auditorium BDA pada Jumaat. Ujarnya lagi, program Community Policing 2.0 daerah Bintulu pada kali ini berbeza dengan Community Policing 1.0 yang dilancarkan sejak 18 Mac tahun lepas yang lebih menjurus kepada pemantauan SOP dalam kalangan penduduk agar mematuhi SOP dari semasa ke semasa. Jelasnya program kali ini lebih menekankan SOP berhubung tindakan yang perlu diambil sekiranya disahkan positif dan penggunaan RTK antigen atau saringan kendiri. Katanya dalam fasa beralih ke endemik dan fasa 4 dalam Pelan Pemulihan Negara, pihak KMKK perlu berperanan aktif dalam menyebar luas maklumat kepada rakyat khususnya melibatkan mereka yang positif COVID-19 supaya tidak panik dan terus patuh dengan SOP yang telah ditetapkan. Sekian edisi malam bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami warga UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut hari lahir yang ke-85 kepada Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Abdul Tahib Mahmud. Dan jangan lupa patuhi SOP yang telah ditetapkan bagi mengekang wabak COVID-19. Kita jaga kita, jaga Sarawak into Sarawak. Salam UKAS.